masa. Okay. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya kasih Kak Salwa, tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, saya bercadang kalau Kak Salwa dan muslimat hadirin sekalian setuju, saya nak baca satu buku namanya Sakaratul Maut. Buku ni tuan-tuan dia sangat manfaat untuk persediaan menghadapi Sakaratul Maut. Semua kita akan rasa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini persediaan yang ditulis oleh Dr. Aib Al-Qarni. Saya sentiasa berada di Subang ini pada setiap minggu ketiga. Minggu ketiga hari Sabtu dan Ahad. Kalaulah Kak Salwa sudi, saya nak mengajar di masjid ini sebulan sekali. Nak baca kitab ni lah, Sakaratul Maut. Sakaratul Maut ni saya mengajar di Masjid Batu, Pulau Pinang, hampir dekat 9 tahun. Allah, dia banyak manfaat. Tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan pasti menangis. Dan buku ni dalam dua versi. Satu versi Jawi. Jawi harga dia RM20, RM20. Dan satu lagi versi Rumi. Versi Rumi tuan-tuan cari pencetakan Al-Hidayah, tak silap saya, dia harga dia RM40, RM39, 90 sen, RM40 lah. Dia sangat manfaat tuan-tuan. Dia menceritakan tentang persediaan kita nak mati, apa kita nak buat. Kemudian dia cerita sejarah-sejarah orang yang dah meninggal, macam mana mereka meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Kemudian apa amalan yang mereka buat. Kemudian dia cerita pula siapakah yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia ambil sejarah yang mati tuan-tuan, matanya dimakan oleh tikus, yang dibawa lari oleh tikus, yang matinya dalam keadaan yang cukup menyayat hati. Dia cerita satu-satu, dan dicerita peristiwa apa yang dia buat masa hidup dunia. Dan dicerita juga macam mana kita nak sembahyang jenazah, macam mana kita nak lalu dekat kubur, apa perlu kita buat, macam mana persiapan kita kepada orang yang mati dalam keadaan jarak yang jauh, macam mana nak sembahyang ghaib. Semua dicerita kat sini. Manfaat dia cukup bagus. Dan bagaimana orang yang keadaan nazak, kita nak kendalikan dia macam mana. Macam mana nak ajarkan yang kata laqinu mautakum bila ilaha illallah. Macam mana nak ajar kalimah la ilaha illallah dekat telinga dia. Macam mana nak mandikan jenazah. Macam mana nak uruskan jenazah tersebut. Macam mana kita nak kapankan dia. Semua dalam ni. Dia cerita satu persatu. Nak tak start bulan depan, minggu ketiga, nanti bincang dengan Kak Salwa, kita mula dengan kitab ni. Tuan-tuan nak tak? Siapa yang nak buat tangan? Alhamdulillah. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apalah. Inilah kuliah saya yang pertama, yang terakhir lah untuk ni. Sebab saya memang ada minggu pertama, minggu ketiga di sini. Jadi macam pagi ni kan, hari Ahad ni free lah saya. Bolehlah datang sini. Sebab malam saya berada di kafe UAK. Malam saya ada di situlah. Kalau tuan-tuan nak jumpa dekat kafe Batu 3 Shah Alam. Ada kafe saya di situ. Saya duduk situlah, tunggu tuan-tuan datang. Tuan-tuan tak datang-datang, teruk tu lah tuan-tuan ni. Pergilah makan. Bukan makan free, kena bayar. Tuan-tuan makan di situ, tuan-tuan menyumbang untuk mahat tahfiz saya dekat Batu 3 Shah Alam. Jadi pagi saya ada kuliah di sini kalau nak lah. Sakaratul Maut. Saya baca je mukadimah. Sebab tuan-tuan tak ada kitab lagi, saya akan bawa kitab tu. Kitab tu ini yang Jawi punya. Saya suka baca yang Jawi punya. Jawi punya pencetakan Aman Press. Yang penulisnya Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid ini doktor lulusan daripada Madinah. Dan dia pernah ditembak tuan-tuan di Filipina. Tuan-tuan ingat tak?
ditembak di Filipina dengan jarak yang dekat tapi tak meninggal. Alhamdulillah. Dia kalau dia ceramah tuan-tuan, orang dengar pasti menangis. Dia punya lantunan bahasa dia tu dan juga cara penulisan dia cukup baik. Tuan-tuan carilah kitab Sakaratul Maut oleh Dr. Aid Al-Qarni. Mukadimah saya baca sikit. Kita bagi semangat dekat tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Dia kata apa? Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dia kata setiap urusan kalaulah tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia khata, terputus. Terputus apa? Terputus keberkatan. Apa maksud keberkatan? Terputus, tak dapat pahala. Jadi macam mana kita? Maka buku ni dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau kita nak mula ceramah, mana yang lebih afdal? Bagi salam dulu ke? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bismillah. Sebab bismillah ni tuan-tuan ada keberkatan. Kita menyebut nama Allah. Sebab tu buku ni dia tegaskan kepada kita supaya mulakan sesuatu dengan bismillah. Bismillah. Sebut betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah Arab. Jangan lahjah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah orang USJ Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah Arab. Kita sebut betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Mulakan sesuatu dengan bismillah, dia memberi manfaat. Manfaat macam mana? Ada satu kisah. Seorang perempuan ni, dia mulakan apa kerja dia dengan bismillah. Sebab tu disebut kullu amrin. Kullu ni setiap urusan kena mula dengan bismillah. Apa saja dia buat dengan bismillah. Dia nak masak nasi, sebelum nak masak nasi ambil beras, buka tudung, bismillahirrahmanirrahim. Cedok beras, bismillahirrahmanirrahim. Basuh beras, bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Suami dia tengok. Dia kata apa? Mula dengan bismillah ni la yaduru wa la yanfa'u, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Dia kata tak ada manfaat lah. Apa bismillah ni? Tapi isteri tetap dia buat sesuatu dengan bismillah. Sebab keberkatan. Satu hari suami ni uji macam mana? Diberikan RM50. Dia bagi RM50. Dia kata, yang tolong ambil duit ni, simpan. Kalau abang nak nanti abang minta balik. Jadi isteri ni ambil duit tu, bismillahirrahmanirrahim, pergi dekat almari, ada laci, tarik, bismillah, letak, bismillah, kunci, bismillah. Dia ambil kunci, sangkut. Dia letaklah satu tempat. Suami ni perhati. Suami duk tengok. Oh, simpan kunci dekat situ. Elok dah isteri berlalu, dia pergi kat kunci tu, dia ambil, dia buka, dia ambil duit tu, dia pergi buang dalam telaga. Bila buang dalam telaga, cukup seminggu dia pergi jumpa. Yang duit yang abang bagi RM50 tu ada lagi tak? Abang nak balik. Isteri ni tuan-tuan, dia pergi dekat kunci tu, dia ambil bismillahirrahmanirrahim, dia buka bismillah, dia tarik-tarik laci, duit yang RM50 yang dibuang tu duduk dalam laci lagi. Dia ambil duit tu, bismillahirrahmanirrahim, bang, duit yang abang suruh saya simpan ada lagi. Nah, abang ni ambil tengok, baru dia yakin rupanya bismillah itu memberi manfaat. Terus suami ni pergi duduk depan arah kiblat. Tuan-tuan, dalam keadaan berwuduk, dia angkat takbir, terus sujud. Ya Allah, rupanya bismillah ini memberi manfaat kepada manusia. Sebab tu tuan-tuan, kakak-kakak, ibu-ibu, mulalah sesuatu dengan bismillah. Sebab buku ni kata apa? Setiap urusan bila mula bismillah, dia ada keberkatan. Bila berkat, maksud dia dapat pahala. Disebut lagi, dia kata kullu amrin dhibalin la yuftatahu fihi bi dzikrillah fahuwa aqta. Dia kata setiap urusan kalau tidak dimulakan yuftatahu, maksud dia dimulakan, yuftah maksud dia buka, fihi di dalamnya dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus dengan keberkatan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, setiap urusan mulalah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kan? Sebab dia memberi manfaat untuk kita.
Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bismillah. Ada satu hadis Nabi, sebab tuan-tuan tak ada buku lagi, jadi saya baca. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi ini maksudnya apa? Macam firman Allah, kan? Yang dikatakan hasan hadis ini, boleh diambil hujah. Dia kata apa? An Umar bin Sa'di, daripada Umar bin Sa'ad. An abihi, daripada bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu, dia kata aku heran. Dia kata heran ni bukan Nabi, heran Allah Ta'ala. Heran aku, ajibtu ni dalam kalimah bahasa Arab telah berlaku dia, telah heran aku, lebih kurang macam itulah. Ajibtu min qada'illah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dia tak heran aku, dia tak kagum aku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala lil mu'min, kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman ni, kalau kita mengaji dalam kitab-kitab lama, al-iman 3 syarat. Orang beriman ni, cuba tengok kita ni beriman atau tidak. Pertama, orang beriman iqranu bil lisan. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia kena iqrar dengan lisan. Lisan tu maksud dia apa? Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kena mengucap saja tak jadi. Maka yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi, dia kena terima dalam hati. Kalau mengucap saja asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia bukan Islam. Saya ada satu cerita dalam YouTube, tuan-tuan pernah dengar. Dekat kampung saya ada satu home mark hardware. Ada seorang perempuan daripada Melaka, daripada Johor, perempuan Chinese. Dia cakap Melayu punya fasih. Dia duduk dekat Muar, dan dia suka berkawan dengan orang Melayu. Muka Cina lah, memang Cina. Cakap Melayu ni, ya Allah, fasih sungguh. Kalau jumpa saya, Ustaz, Assalamualaikum, saya nak jawab, tak jawab, dia kata, Ustaz, tak jawab berdosa. Tapi dia Chinese. Saya kata lah, saya panggil dia apa lupa dah panggil dah. Saya lupa dia, saya panggil Aisyah dia. Kak Aisyah saya panggil. Tapi dia bukan Islam. Saya kata Kak Aisyah ni cakap Melayu fasih lah. Fatihah boleh baca. Dia boleh baca Fatihah. Dia boleh sebut Fatihah tu, rasa-rasa lebih baik daripada Muslimat USJ, tuan-tuan. Dia baca Fatihah sedap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Saya kata, ya Allah. Saya bagi Kak Aisyah ke dia, tapi dia bukan Islam. Bagi salam, bila cakap ni, kita ni kalau kerja ni kena berkat, dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah tu biasa. Saya kata Kak Aisyah ni baguslah bila nak masuk Islam. Dia kata tak tahulah, nanti dah saya nak masuk. Suami dia orang Bukit Mentajam, jadi dia duduk di sana lah. Bila duduk di Bukit Mentajam, suami dia pun sama juga, cakap Melayu punya fasih. Dan dia bila hari raya Cina, dia tak balik ke kampung. Raya Cina tak balik, dia akan balik hari raya puasa. Sebab kawasan dia tu semua orang Islam. Jadi raya puasa dia kata meriah, dia kata sebab orang Johor raya sebulan. Orang Johor raya sebulan, betul tak orang Johor? Daripada 1 Syawal tu sampai 30. Kuih raya duk banyak macam tu lah. Dia kata kami ni, dia kata orang Cina pergi mengunjung orang Melayu ni, orang Melayu akan layan 5 star. Seronok. Dia kata satu hari, Ustaz, saya nak cerita. Ustaz tolong jawab, dia kata. Saya balik dengan suami saya, sampai dekat Melaka, ada satu aksiden di depan. Aksiden tu bangsa Melayu. Jadi suami saya berhentilah, tengok muka ni pecah, tapi tak mati. Suami saya angkat yang aksiden tu, letak di tepi. Jadi muka dia pecah. Orang Melayu lalu semua tak berhenti, sebab ingat yang tu Cina. Jadi dia kata Cina lah, tak biarlah, sebab yang tunggu tu Cina. Saya lah, dia kata. Jadi semua Melayu tak berhenti. Jadi bila ada yang berhenti, saya katalah, marilah tengok ni Melayu ni. Marilah tengok ni Melayu ni. Dia sebut. Dia kata, Ustaz, saya sebut dekat yang Melayu tu, ni nazak dah ni. Maksud dia hebat lah. Nazak nak mati nasib, dia tak sebut sakaratul maut. Dia kata, ni nazak dah ni. Marilah tengok. Orang Melayu tak berhenti. Jadi bila tak berhenti, suami dia kesian. Suami ni angkat ni, yang aksiden teruk tadi, letak atas kereta lah. Jadi Ustaz, saya letak atas reba saya, nak bawa pergi hospital. Saya tengok Ustaz nazak, Ustaz. Bila nazak,
Saya tengok-tengok memang nak mati dah. Saya pun pergi kat telinga dia, saya bisik kalimah la ilaha illallah. Ustaz dia sebut, ustaz, lepas dia sebut dia mati. Ustaz, macam mana ustaz? Aku nak jawab pening. Yang ajar tu orang bukan Islam, yang mati tu Islam boleh sebut kalimah la ilaha. Sedangkan Nabi kata, sesiapa yang mengajar orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah, Allah ampun dosa orang yang mati dan Allah ampun dosa orang yang mengajar. Nak ampun apa? Dia Cina. Ustaz, macam mana ustaz? Saya pun tak apalah, bagi tangguh minggu depan saya datang pula. Saya bagi jawapan. Aku tak pergi dah sampai sekarang, tuan-tuan. Sebab apa? Tak reti nak jawab. Bang, ingat, iqradu bil lisan, kita sebut dengan tapi kena terima dalam hati. Macam tadi saya gelar dia Aisyah, walaupun dia sebut la ilaha illallah, tapi dia Islam tak? Dia tak Islam, sebab dia tak terima dengan hati dia. Sebab tu tuan-tuan ingat, Allah kata apa? Sesiapa di kalangan umat Muhammad dia terima dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan wujud Allah, dia jamin syurga Allah. Ikhlas. Allah ni dia tak ada syirik. Sebab tuan-tuan, kita kalau rasa syirik kepada Allah, itu masalah. Kita terima sepenuh hati Allah tu ada, maka dia jamin syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni benda yang penting ni. Jangan duk rasa Allah ni ada tak ada, kan? Allah ni betul ke ada? Jangan terima sepenuhnya Allah ada. Bila terima, maka Allah akan jamin dia syurga Allah. Yang kedua apa dia? Tasdiqu bil qalbi, kena terima dalam hati ni. Kalau sebab tu bila kita sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, kita sunat tengok, kan, masa tahiyat tu asyhadu an la ilaha illallah, tengok tu. Bila tengok tu, hati tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ni asyhadu an la ilaha illallah. Kita Imam Syafi'i bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turunah. Ni ada orang keluar tabligh 3 hari ikut Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Ganggu orang. Kita Imam Syafi'i ni duduk memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikut Syafi'i lah. Bila ikut yang lain dia ganggu orang lain. Tak percaya, tuan-tuan semayang, kan? Semayang, kemudian tuan-tuan asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu buat macam tu. Orang tahiyat kan orang tengok tangan tuan-tuan. Semua pakai duk tengok kan. Dia ganggu tuan-tuan. Tak payahlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sunat tengok. Sebab apa? Nak tasdiqu bil qalbi ni, nak terima ni, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian yang ketiga orang beriman ni apa? Wa iqratu bi tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih, ataupun wal amalu bil arkan. Kita kena beramal dengan perbuatan. Bila dah mengucap, bila dah terima Allah tu satu, Allah tu Tuhan kita, kita kena buat amal. Amal tu apa? Allah suruh semayang, kena semayang. Jangan kata ustaz saya tak mau semayang. Semayang pun belum tentu masuk syurga. Kalau semayang belum tentu masuk syurga, yang tak semayang tentu neraka, kan? Yang semayang ni belum tentu. Sebab kita sembahyang masuk syurga ni bukan kerana amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat kita. Sebab tu yang penting kita sembahyang sebagai tanda syukur kita pada Allah. Kita zikir, kita baca Quran, kita datang mengaji. Ni tanda dia kita apa? Amalan kita untuk jadi orang yang beriman. Itu orang beriman. Maka dia kata lil mu'min, aku heran, dia kata aku kagum, aku rasa pelik apabila telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang beriman, in asabahu khairan, apabila dia diberikan kebaikan, hamida rabbahu, dia akan bersyukur kepada Tuhannya. Ni dari orang beriman yang aku heran lah. Bila beri kebaikan, apa kebaikan? Maka kata ulama, kebaikan itu ada 7 perkara. Apa dia kebaikan? Kebaikan yang pertama, apabila kita tenang dalam hidup kita, itulah kebaikan. Ni tuan-tuan yang datang ni kan, ni orang yang tenang lah. Sebab duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, satu ketenangan. Sebab ni taman syurga. Kita tenang aja. Tuan-tuan rasa tenang tak? Tenang. Itu satu kebaikan. Ada orang tuan-tuan nak bangun pagi pun tak tenang. Bangun-bangun duk fikir dah nak bayar hutang. Allah, nak bayar hutang ni, nak lupa. Allah, sekejap datang orang nak kutip hutang. Ya Allah, hari ni nak makan apa? Tension, tak ada makan. Kita bangun hari ni alhamdulillah, tak makan pagi pun dengan kuliah. Betul tak? Siapa agak-agaknya?
Akulah. Pagi tak makan lagi tuan-tuan. Sebab saya tak suka sarapan pagi. Walaupun doktor kata ustaz kena makan ustaz.